Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Siti Rohana dari College Vocational Kuala Kangsar. Saya akan teruskan dengan pembentangan slide saya bertajuk pendekatan nyanyian secara didik hibur menggunakan teknik tumis bagi membantu penerapan nilai murni kanak-kanak prasekolah. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, fun learning atau didik hibur merupakan amalan pembelajaran yang menyeronokkan yang harus dipupuk sejak awal persekolahan lagi. Ini kerana dengan cara itu kanak-kanak akan lebih berminat untuk hadir ke sekolah. Tambahan lagi kanak-kanak yang kali pertama yang tidak ada pengalaman langsung untuk ke sekolah. Dan bila kita gunakan pendekatan didik hibur ni, sebenarnya kita mampu membentuk satu hubungan sosial dengan rakan sebaya, dari segi menunjuk kuasa, membuat keputusan, penilaian, menganalisa, membayangkan, membuat diskriminasi. Ini adalah dapatan daripada kajian oleh Ramlah dan rakan-rakan. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam matlamat KSPK ataupun Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan itu sendiri, kita memang memfokuskan kepada bersosialisasi dan berkomunikasi. Oleh itu, guru hari ini perlulah kreatif menggunakan pelbagai pendekatan supaya pengurusan kelas menjadi lebih sistematik selain tugas menguruskan bilik darjah supaya kanak-kanak akan lebih seronok datang ke sekolah, terutama untuk kanak-kanak awal tahun. Di sini saya memilih pendekatan didik hibur kerana ia satu pendekatan yang membantu dalam proses PDP yang juga dalam bentuk santai sambil berhibur selain penekanan terhadap komponen asas yang kita tengok dalam didik hibur itu sendiri, iaitu ada nyanyian, bercerita, lakonan, puisi dan lain-lain aktiviti sokongan. Okey, dalam kajian oleh Erikson sendiri, dikata kanak-kanak umur 3 hingga 6 tahun ni sebenarnya lebih cepat belajar, cepat bertindak, mempunyai inisiatif diri atau selalu rasa bersalah, sangat peka terhadap sesuatu yang betul atau salah, mudah merasa malu apabila diketawakan dan mudah membina sikap negatif jika mereka berasa serba salah. Oleh itu, kanak-kanak yang memulakan persekolahan hari ini sepatutnya perlu mempunyai kemahiran sosial emosi dan memerlukan pengajaran khas berkaitan kemahiran tersebut. Selain itu, pakar dalam social emotional learning juga mengatakan dalam proses peradaban dan humanisasi, anak-anak kita diumpamakan seperti satu piece, missing piece ataupun sesuatu sekeping yang hilang. Dan yang hilang itu sebenarnya adalah pembelajaran berkaitan social emotional. Okey, ini adalah dalam permasalahan kajian. Seterusnya, kemahiran menguasai sosial emosi ini merupakan satu keperluan masa kini sebagaimana matlamat dalam KSPK itu sendiri, di mana ia adalah bagi melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran abad ke-21. Seterusnya, saya terus memperkenalkan tunjang keterampilan diri dalam kajian saya, di mana tunjang ini bukan sahaja dijadikan subjek sisipan ataupun sampingan semata-mata. Sebaliknya, penerapan kemahiran sosial emosi ini perlu diberi fokus terutama pada kanak-kanak awal persekolahan. Dan seterusnya, kanak-kanak yang mempunyai tahap kemahiran sosial emosi yang tinggi mampu membina suasana pembelajaran yang baik seperti mengikut arahan, memberi perhatian, mendengar, mampu menyelesaikan masalah dengan sabar. Ini juga adalah kajian oleh Denham 2006 dan akhir sekali Goldman merupakan pekaji dalam bidang kecerdasan emosi itu sendiri telah menyatakan dalam kajiannya bahawa sosial dan emosi merupakan penyebab utama untuk kesejahteraan dan kejayaan hidup berbanding akademik. Okey. Oleh itu, kajian ini saya harap berupaya menyelesaikan masalah dalam sosial emosi kanak-kanak dari segi kanak-kanak boleh mengenal emosi sendiri dan emosi orang lain, boleh mengurus emosi dengan berkesan, meningkatkan motivasi semasa pembelajaran, bersikap empati dalam pergaulan dan boleh mengaplikasikan kemahiran sosial sesama rakan sebaya dengan berkesan. Ada dua objektif kajian yang akan saya cuba highlightkan dalam kajian penulisan ini, iaitu untuk mengenapasi sejauh mana kaedah nyanyian yang saya perkenalkan melalui teknik tumis boleh memberi kesan kepada tingkah laku sosial emosi kanak-kanak, dan yang kedua adalah bagaimana teknik tumis membantu kanak-kanak dari aspek nilai murni dan rahsia. Okey, dalam metodologi kajian ini saya membuat kajian ini secara pemerhatian ke atas 6 orang kanak-kanak yang mana saya telah ubah suai manual kit transisi tahun 1 oleh bahagian pembangunan kurikulum. Saya telah ubah suai instrumen tu untuk membuat pemerhatian melalui senarai semak, dan data yang saya perolehi itu saya analisis secara deskriptif, iaitu saya hanya menggunakan kaedah min dan peratus
saja. Dan okey, di sini saya mempersembahkan dapatannya di mana apa itu teknik tumis. Okey, tumis T itu adalah tahu dan faham emosi, U itu urus emosi, M motivasi, E empathy dan S social. Ada 6 lagu yang diperkenalkan dalam teknik tumis ni, iaitu duduk sedia, kelasku bersih, barisan cantik, saya boleh, hulurkan talam dan jom kita berkumpul. Dan setiap kemahiran ini berkaitan dengan keterangan tadi tu ya, yang T untuk tahu dan kenal emosi tu, saya mengajar mereka tentang mengenal perasaan sendiri dan orang lain. Yang mana yang saya sebutkan tadilah dalam 5 tadi tu. Dan pada akhir pembelajaran setiap tajuk ataupun lagu aktiviti tadi tu, murid akan bertingkah laku mengikut apa yang dia akan kuasai dalam kemahiran tersebut ya. Okey, seterusnya 5 kemahiran yang saya perkenalkan yang saya dah sebutkan tadi, iaitu kesedaran kendiri, pengurusan emosi, motivasi kendiri, empati dan pengurusan sosial. Okey, ini adalah contoh beberapa situasi yang berlaku dalam bilik darjah saya di mana bila saya cakap duduk sedia, kanak-kanak tahu mereka perlu cepat-cepat duduk sebab cikgu nak mula pelajaran. Mereka akan menyanyi lagu duduk sedia, duduk bersila, tangan atas peha, dan mereka duduk dengan cantik dan kemah dan teratur. Begitu juga yang ni, bila saya perkenalkan lagu barisan cantik, mereka akan beratur dengan cepat. Dan lain-lain lagu lagi lah, seperti saya boleh, jom kita berkumpul dan hulurkan salam. Dan dapatan kajian saya mendapati ini adalah macam mana saya meletakkan skor untuk markah setiap dapatan saya. Dan hasil dapatan saya menunjukkan bahawa pendekatan nyanyian sangat sesuai untuk memperkenalkan kemahiran baru di mana kanak-kanak melakukan aksi mengikut lirik lagu dan tanpa disedari mereka turut menguasai kemahiran sosial emosi yang diperkenalkan, dan juga melalui nyanyian yang membentuk aksi, kanak-kanak turut mempamerkan tingkah laku yang baik dan dapat mengikut arahan guru dengan baik melalui lagu-lagu yang diperkenalkan, iaitu yang 5 lagu tadi. Dan kesimpulan yang saya dapat daripada kajian ini ialah dengan kaedah nyanyian tadi, kanak-kanak seronok dan enjoy dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga mudah faham dan aktiviti itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Hasilnya menggalakkan motivasi mereka, membina empati, dapat bersosialisasi dan memudahkan pengurusan bilik darjah. Dan mereka juga dari segi tingkah laku lebih berdisiplin, cekap dan berdikari. Dan kesan kajian ini adalah sesuai dengan transformasi nasional TF25 ke atas cara untuk menjadikan sekolah itu ke arah abad 21 lah dari segi pembinaan watak dan sasiah, yang mana fokus utama kita sesuai dengan PPPM 2013-2025 yang menggariskan 6 aspirasi murid untuk melahirkan modal insan kelas pertama untuk cabaran abad ke-21. Dan kesimpulan lagi secara keseluruhannya, teknik tumis ini membantu pengurusan bilik darjah, membantu guru merancang pentaksiran dalam tunjang keterampilan diri. Selain itu, dia sesuai digunakan sepanjang tahun, bukan di awal tahun saja. Dan kanak-kanak juga menjadi lebih kreatif kerana melalui lagu yang cikgu perkenalkan, kadang-kadang mereka juga turut mengubah suai lagu tu menjadi lagu lain yang lebih kepada apa yang mereka nak. Contohnya kalau mereka nak ubahkan sesuatu tingkah laku dalam bilik darjah, mereka sendiri yang ubah suai lagu yang cikgu dah hasilkan. Dan dia juga boleh mengubah suai disiplin kanak-kanak pada awal tahun. Okey, secara tak langsung kajian saya melalui teknik tumis ini telah menepati kesemua objektif pada awal tadi, iaitu mengenal emosi, mengurus emosi dengan berkesan, meningkatkan motivasi, empati dalam pergaulan dan pengurusan sosial dengan rakan sebaya. Sebenarnya kanak-kanak hari ini dah makin kurang diberi perhatian sebenarnya di negara kita. Di luar negara ada adab dan nilai diterapkan dahulu. Oleh itu saya pasti melalui teknik tumis ini kita cuba menerapkan adab-adab dan nilai yang makin dilupakan, dan kita berharap dengan zaman yang mencabar ini kita boleh serapkan dengan kasih sayang. Selain guru adalah insan yang sangat sesuai untuk jadikan model. Cikgu menunjukkan model tingkah laku yang baik untuk diikuti oleh kanak-kanak. Dan kita kena ingat dengan tangan seorang guru ini, kanak-kanak ini akan dicorakkan dengan warna pelangi yang indah. Mudah-mudahan generasi akan datang akan menjadi lebih berakhlak mulia, insya-Allah. Sekian dulu, terima kasih.